نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita akan sambung tajuk baru iaitu syarat sah bagi orang yang berakad, yang penjual dan pembeli. Ini rukun yang kedua. Dalam kitab kita ini dia susum ada 3 rukun secara ringkas, dan detailnya ada 6 rukun. Rukun yang pertama ijab dan qabul, rukun yang kedua penjual dan pembeli, dan rukun yang ketiga barang dan juga harga baik. Pendetailan rukun yang kedua iaitu orang yang sah melakukan transaksi jual beli iaitu penjual dan pembeli. Kita nak tengok ciri-ciri penjual dan pembeli yang dibenarkan oleh syarak untuk terlibat di dalam sistem jual beli. Dia ada 5 syarat. 5 syarat pembeli yang sah terlibat di dalam sistem jual beli. Kalau ijab dan qabul ada 6, dan penjual dan pembeli ada 5 syarat, dan barang dan juga harga sama ada 5 syarat. Baik, kita tengok syarat yang pertama, penjual dan pembeli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, disyaratkan pada penjual dan pembeli. Pertamanya, hendaklah keduanya, penjual dan pembeli itu, orang yang ada kelayakan. Orang yang ada kelayakan, iaitu boleh membagi-bagikan, ini mengurus harta seseorang. Jadi orang yang ada kelayakan untuk mengurus hartanya sendiri. Ini syarat yang pertama. Sekiranya dia tidak termasuk orang yang boleh menguruskan hartanya sendiri, maka tidak sah dia terlibat dalam sistem jual beli ataupun terlibat dalam sistem muamalah. Bukan saja jual beli, tidak sah juga dia terlibat dalam akad yang lain seperti akad pinjan, akad hebah, akad hadiah, akad sedekah dan sebagainya, apabila dia tidak dapat kelayakan untuk menguruskan hartanya sendiri. Baik, kita akan tengok ini senarai orang yang tak layak menguruskan harta sendiri, dan kita tengok juga orang yang layak menguruskan hartanya sendiri. Ada istilah yang spesifik yang digunakan oleh ulama fiqh ataupun di dalam muamalat. Dalam istilah fiqh ataupun dalam istilah muamalat disebut mutlaqut tasarruf. Ini istilah khusus. Orang ni yang panggil orang yang ada kelayakan untuk mengurus harta sendiri ni, dia ada beberapa nama yang popular, beberapa terma yang popular yang biasa kita guna. Yang pertama ialah mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf ni orang yang bebas untuk mengurus harta sendiri. Jadi poin yang kita tahu ialah orang yang ada kelayakan boleh mengurus harta sendiri. Terma saja berbeza, makna sama saja. Terma yang pertama mutlaqut tasarruf, ini orang yang mutlak, yakni bebas tasarruf untuk mengurus harta sendiri. Bebas untuk jual, bebas untuk pinjan harta, untuk memberi pinjan hartanya kepada orang lain, bebas untuk membeli, bebas untuk menjual hartanya, bebas untuk memberi hadiah, memberi sedekah. Itu. Kita akan tengok siapakah orang yang bebas untuk mengurus harta sendiri. Tidak ada sekatan pada syarak. Jadi syarak memberi kelayakan ini, bukan orang lain, bukan manusia. Bukan parent yang beri, tapi syarak memberikan kuasa ataupun kelayakan untuk dia mengurus hartanya sendiri. Ada terma yang kedua tidak disebut dalam kitab ini, dia panggil ahli tabarruk. Ahli tabarruk. Mutlaqut tasarruf, satu nama, ahli tabarruk. Jadi apabila kita tahu terma, apabila kita dengar orang menggunakan terma ini, kita dah faham. Kalau orang kata kenapa kanak-kanak tidak sah jual beli, kerana dia bukan ahli tabarruk. Kita tahu istilah.
Kerana dia bukan mutlaqut tasarruf. Dia tak nak detail, dia guna istilah saja. Tapi kita faham istilah tu, kita dah tahu. Apa dia ahli tabarruk? Ahli tabarruk ini ialah orang yang diberi, orang yang diberi kelayakan untuk melakukan kebajikan. Tabarruk ni dia panggil untuk melakukan kebajikan menggunakan hartanya sendiri. Itu dipanggil tabarruk. Ahli tabarruk. Ahli ni orang yang ada kelayakan. Sebab tu nak panggil ahli ni bukan senang. Jadi ahli tabarruk. Ahli ni orang yang diberi kelayakan untuk melakukan kebajikan menggunakan hartanya sendiri dengan memberikan kepada orang lain. Itu dipanggil tabarruk. Jadi akad tabarruk ni banyak kita akan belajar akan datang. Apabila kita biasa dengar dengan akad tabarruk, iaitu seperti akad hebah, akad tabarruk, akad hadiah, akad tabarruk, akad sedekah, akad tabarruk. Maksudnya akad tabarruk ni akad untuk kita melakukan kebajikan di sisi syarak. Nak pahala di sisi syarak, bukan nak ada keuntungan. Dia tidak dinamakan akad yang berorientasikan keuntungan, tidak. Di dalam sistem ekonomi Islam ataupun dalam sistem muamalah Islam, ada akad yang diperuntukkan oleh syarak untuk kita meraih keuntungan. Dia panggil akad yang berorientasikan keuntungan. Boleh. Lipat ganda pun tak apa. Cuma isu berkat ataupun tidak saja. Ada orang tanya, satu produk dia up sampai 10 kali ganda untung. Adakah sah? Jawab dia sah. Cuma isu yang lain. Isu afdal, isu berkat itu tak. Tak berkat, tidak afdal sekiranya melebihi 3 kali ganda, kata Imam Ghazali. Kalau kita nak buat produk, kita nak jual produk apapun, nak jual barang apapun, kalau modal kita RM20, maka jangan lebih daripada 3 kali ganda. Kita boleh up sampai 40, boleh up sampai 60, tapi jangan lebih daripada RM100. Kenapa? Kerana sah, cuma dari sudut kebaikannya tidak ada, keberkatannya tidak ada. Kenapa? Kerana di dalam akad jual beli ini dia ada unsur-unsur tabarruk juga. Maksud apa? Unsur membantu. Kita nak kena ada unsur kebajikan di dalam meletakkan harga. Maksud apa? Maksudnya kita jual produk yang mampu milik ataupun kita meletakkan harga yang orang mampu milik. Walaupun tidak salah, dia jual produk mahal untuk target orang yang ada duit. Tak menjadi kesalahan. Sebab tu sah. Baik. Okey, settle. Dua terma yang kita guna, dua terma yang kita biasa guna dalam kitab fiqh, iaitu ahli tabarruk dan juga mutlaqu tasarruf. Dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada orang yang ada kelayakan di sisi syarak untuk mengurus hartanya sendiri, ataupun dipanggil orang yang mampu, orang yang bebas mengurus harta sendiri, tidak ada sekatan pada syarak. Ini dipanggil orang yang ahli tabarruk ataupun mutlaqu tasarruf. Siapa dia orang ini? Baik. Dari itu tidak sah jual beli kanak-kanak. Okey. Jadi orang yang mutlaqut tasarruf atau ahli tabarruk, ataupun dalam bahasa kita dipanggil orang yang ada kelayakan untuk menguruskan harta sendiri ini, dia ada 3. A, B, C. Mudah ingat. A tu akil, B tu balik, C tu cerdik. Inilah dia 3 golongan orang yang bebas mengurus harta sendiri. Tidak ada sekatan pada syarak. Dia boleh hebah harta dia, boleh jual harta dia, boleh bagi pinjam kepada orang lain harta dia. Kenapa? Kerana dia merupakan orang yang ada kelayakan di sisi syarak untuk mengurus hartanya sendiri. Baik. Kita tengok satu persatu sebelum kita baca. Pertama ialah akil. Akil ni orang yang sempurna akal. Orang yang sempurna akal maksudnya dia tak gila. Dia boleh menguruskan harta benda sendiri. Tapi kalaulah ketika dia gila, sama ada dia gila penyakit ataupun sebagainya, ketika dia gila, dia tidak boleh menguruskan harta sendiri, dia tak boleh terlibat dalam jual beli, tak boleh terlibat dalam hebah, tak boleh nak bagi pinjam barang orang kerana ketika dia gila, tak boleh. Sebab tu orang gila, kalaulah minta duit dengan kita ataupun minta barang nak beli, maka jangan kita jual, kita bagi hebah saja. Dapat pahala hebah walaupun hebah pada orang gila. Kerana tak syarat orang yang mengenai hebah ini mesti akil. Tidak. Tak syarat. Hebah kepada kanak-kanak dapat duit, dapat pahala. Hebah kepada ini orang gila pun dapat pahala. Hebah kepada binatang pun dapat pahala.
Kafir masuk. Walaupun kafir itu kanak-kanak. Okey. Di antara tiga konsep yang sama tetapi dari sudut ranking berbeza. Pertamanya ialah heboh, yang keduanya ialah hadiah, yang ketiga sedekah. Baik, tiga tu kita tengok penggunaan sebelum kita tengok ranking. Penggunaan dia, kalaulah kita sedekah, dia merujuk kepada pemberian kepada orang yang memerlukan. Itu dipanggil sedekah. Kalaulah hadiah, pemberian kepada orang bertujuan untuk memuliakan dia. Dia bukan orang perlu pun harta, kerana dia bukan fakir, dia bukan miskin, tapi kita nak beri juga, maka beri itu bertujuan dia untuk memuliakan dia, maka dipanggil hadiah. Kalau sekiranya kita tidak terlintas di hati kita sedekah, ataupun tak terlintas nak memuliakan dia sebagai hadiah, kita beri umum, maka termasuk heboh. Jadi heboh ini umum. Heboh ini termasuk hadiah, termasuk juga sedekah. Cuma di antara ranking yang tertingginya ialah sedekah. Pahala lebih besar. Yang keduanya ialah hadiah, dan yang ketiganya ialah heboh umum. Kenapa ulama kata ranking sedekah lebih tinggi? Kerana kita sedekah kepada orang yang sangat memerlukan, fakir ataupun miskin. Kita memberi kepada orang yang perlu harta, tak kisahlah harta ke ataupun bentuk mana lain. Sebab tu lebih afdal kita bagi kepada orang fakir, bagi benda yang dia perlu. Contoh, dia perlu pakaian, maka kita bagi pakaian, tak perlu bagi duit. Tapi kalaulah dia pakaian dah ada, tapi dia nak, orang panggil nak survive diri dia, maka dia perlu duit untuk beli keperluan diri dia, beli susu anak, beli pampers, ataupun nak makan harian, maka itu duit. Tapi isunya afdal sedekah berbanding hadiah. Okey, heboh umum. Heboh ni semata-mata pemberian yang tanpa bertujuan untuk memuliakan dia, tak terlintas pun nak orang panggil apa, nak hadiah kepada dia, nak memuliakan dia, dan kita pun tak sebut ataupun tak niat sedekah. Itu dipanggil heboh. Heboh ni ada dua. Pertama, heboh yang tak niat pun heboh, tapi tak niat sedekah, tak terlintas pun sedekah. Kita ingat ketika kita beri tu, kita ingat kita beri, maka itu heboh. Tapi kalaulah kita mention, aku beri ni sedekah, ya sedekah, dan kita mention, aku beri ni apa? Hadiah, untuk memuliakan dia. Itu hadiah. Kita bagi kepada haiwan tu kira sedekah ke hibah? Hibah. Kita bagi kepada haiwan, itu dipanggil pemberian. Hibah, semata-mata beri. Tanpa nak niat nak memuliakan dia pun, bukan ya. Baik, setting pertama akil. Yang kedua ialah balighun. Yang kedua baligh. Jadi yang pertama akil ini, orang gila, keluarlah orang gila, tidak ahli tabarruk. Sekejap lagi kita akan susun pula ahli tabarruk. Itu sekejap lagi kita susun orang yang bukan ahli tabarruk. Pertama ahli tabarruk ABC, kemudian dia akan lahir susunan orang yang bukan ahli tabarruk. Itu kita kena ingat. Dia ada 5 orang yang bukan ahli tabarruk. Tapi sebelum kita ingat 5, kita ingat dulu yang ahli tabarruk 3. Kerana 5 itu dia lahir daripada 3 ini. Okey, yang kedua baligh. Baligh ni isu yang kita nak bincang. Baligh ni orang yang sampai umur. Orang yang sampai umur. Itu dia panggil balighun. Maka baligh ni dalam mazhab kita qaul yang mu'tamad. Dalam mazhab kita qaul yang mu'tamad, sah jual beli orang yang baligh. Kenapa? Kerana baligh ini termasuk ahli tabarruk ataupun termasuk mutlaqut tasarruf. Maka keluarlah kanak-kanak. Kanak-kanak ni tidak sah terlibat di dalam sistem muamalah, bukan jual beli je. Tidak sah berjual beli, tidak sah bagi harta dia pinjam kepada orang lain, tidak sah dia meminjam, tidak sah dia memberi pinjam, tidak sah dia berhutang, tidak sah dia hadiah kepada orang lain, tidak sah dia sedekah kepada orang lain. Kenapa? Kerana dia dicegah ataupun dilarang oleh syarak untuk terlibat di dalam sistem ekonomi ataupun sistem muamalah.
Kenapa syarat larang? Kerana boleh berlakunya gharar ataupun penganiayaan dan kezaliman kepada diri dia. Sebab dia belum matam lagi untuk membuat keputusan. Tak boleh jual beli. Dia terdedah dengan risiko untuk orang tipu dia. Sebab dia tak tahu. Orang boleh tipu. Dengan nilai barang orang boleh tipu, meletakkan harga yang tak setimpal, orang boleh tipu dengan barang yang tak betul, dan orang boleh tipu juga dengan bayaran sepatut baki sekian tapi tak sepatutnya. Banyak terdedah dengan unsur-unsur gharar yang ditutup oleh syarak dalam mazhab kita. Cuma ada qaul yang dhaif. Qaul dhaif ini sama juga dengan dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qaul dhaif sah kanak-kanak terlibat dalam jual beli dengan dua syarat. Kalau tak dapat dua syarat juga tidak sah. Jadi anak-anak kita baru darjah 1 tak jual, tak akil lagi. Baru darjah 2 tak akil lagi. Kadang-kadang darjah 4 pun tak akil, tak balik lagi. Tak balik. Darjah 5 tu kadang-kadang baru balik. Maka darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 kita tak beli sendiri pun. Kalau bawa bekal pun kadang-kadang dia orang terlibat juga pergi kantin juga. Itu yang pergi kantin tu, bayar terus lari makcik kantin kejar, merata kejar makcik kantin. Jenuh letih makcik kantin, kejar orang ni pula berlari. Berlari apa? Berlari tak ingat dia punya baki dia. Kenapa? Kerana dia tak dapat dua syarat. Dua syarat yang dinyatakan dalam mazhab kita dan juga mazhab al-Imam bin Ahmad bin Hanbal untuk sah qaul dhaif, qaul dhaif bukan qaul mu'tamad. Pertama apa dia? Pertama dia mesti mumayyiz, kanak-kanak yang mumayyiz. Walaupun dia belum balik. Jadi kanak-kanak ni dia ada dua level. Pertama kanak-kanak yang mumayyiz, yang kedua kanak-kanak belum mumayyiz. Naik fasa seterusnya barulah fasa balik. Balik. Jadi mumayyiz ni apa dia? Mumayyiz ni qaul yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, penilaian tahap kematangan dia berdasarkan real bukan berdasarkan umur. Ini qaul mu'tamad. Maksud apa? Mumayyiz ni orang yang capai tahap kematangan boleh beza antara najis dan tak najis. Dia boleh tahu. Ada setengah ulama kata boleh membezakan najis dengan tak najis dan boleh istinja sendiri dan boleh mengelola diri sendiri tak bergantung dengan ibu dia. Maksud apa? Makan pun ibu dia boleh makan sendiri, istinja sendiri, boleh tahu najis tak najis. Itu nama dia mumayyiz. Mumayyiz ni sifat bagi IQ. Mumayyiz ni sifat bagi IQ. Maksud apa? Orang yang dah ada ciri IQ dia dah capai level matan. Matan sehingga apa? Sehingga boleh beza najis dengan tak najis. Bukan pandai bercakap macam kita kata, budak ni terror lah bercakap macam orang tua. Tapi istinja tak pandai lagi. Nisbah matan ini nisbah syarak. Penilaian dia syarak, bukan penilaian dari sudut adab. Bagus budak ni, memang cakap. Darjah 1 baru, tapi cakap macam orang tua dah, matan. Istinja, tak erti lagi. Tapi makan sendiri memang, lah makan sendiri. Tapi istinja tak tahu, najis tak tahu. Itu tak lepas lagi. Sebab tu, kita dah kena biasakan dengan anak-anak kita, memperbiasakan untuk latih dia ini kena ajar, ini najis, ini tak najis. Ini najis, ini tak najis. Istinja begini. Kena perbiasa dah sebelum dia istinja. Sebab kita nak nilai dia. Kita dah beritahu ajar najis tak najis. Yang ni istinja macam mana? Sampai satu tahap dia boleh buat sendiri. Mana itu dah mumayyiz. Jangan kita tak pernah ajar dia. Macam mana kita nak nilai? Sebab dia tidak pernah terdedah dengan najis, tak najis ataupun bahasa kasar, bahasa umumnya kita panggil najis mustaqzar. Bahasa spesifik lah. Najis mustaqzar. Maksudnya ini najis, ini kotor. Ini kotor dik, tapi tak najis. Ini najis dan kotor. Tu kita dah bagi dia beza. Apa satu tahap dia dah ingat, dia dah boleh beza dah apa yang kita cakap. Maknanya dia punya memori dia boleh simpan dan boleh recall. Kalau budak matam dia ni dia baru menyimpan, tapi dia tak boleh nak recall dan tak boleh buat penilaian. Dia recall saja boleh, tapi decision tak boleh. Kenapa? Belum matam lagi. Dia ada dua. Satunya memory, menyimpan data. Yang keduanya recall. Recall ni maknanya apa panggil ambil data balik, mengeluarkan data. Recall ni mengeluarkan data yang disimpan. Jadi itu fungsi akal disebut oleh Imam Ghazali. Ada 3 fungsi akal disebut oleh Imam Ghazali.
Pertamanya fungsi kecerdasan, ni daya kreatif. Yang kedua, daya memory. Yang ketiga, daya recall. Recall ni mengingat balik apa yang dia hafal. Ini 3 fungsi utama akar yang disebut oleh Al-Imam Ghazali. Baik. Itu qaul mu'tamad. Adapun qaul dhaif kira angka. Mumayyiz dhaif ini umur 7 tahun. Mudahlah. Sebab tu kita hari ni, sistem pembelajaran kita hari ni, pengajian kita hari ni, dia menggunakan qaul dhaif. 7 tahun tu masuk darjah 1. Darjah 1. Biasanya umur 7 tahun itu ghalibnya dah mumayyiz, pandai basuh berak sendiri, pandai basuh kecil sendiri, makan sendiri, itu dah lama dah pandai. Istinja ni umur 7 tahun dah boleh. Tapi kalau lah kita nak guna qaul mu'tamad, umur 5 tahun anak kita dah mumayyiz. Sebab dah pandai makan sendiri, dah pandai istinja sendiri, dah tahu dah najis tak najis, umur 5 tahun. Baik, ini dia tak sama dengan setiap orang tak sama. Anak kita mungkin umur 6 tahun, anak orang lain mungkin umur 5 tahun. Baik, saya tahu. Baik, yang pertama, qaul dhaif ni dia kena mumayyiz, settle. Yang kedua, ni kena ajar. Apa dia? Syarat untuk anak terlibat dalam jual beli, qaul dhaif meletakkan 2 syarat, iaitu yang keduanya ialah tahu nilai harta. Kalaulah dia mumayyiz tetapi dia tak tahu nilai harta, maka tidak sah dia jual beli. Tak tahu nilai harta yang dia jual di kantin, membeli di kantin, dia tinggal tu. Kita kena ajar dia. Beli air harga dia 50 sen. Kalau adik bagi RM1, adik kena tunggu baki, abang kena tunggu baki, kakak kena tunggu baki tau. Kita latih di sekolah, latih di rumah. Sebab apa? Latihan di rumah, umur mumayyiz kita dah kena latih. Dia kena ajar, dah wajib kata parent ajar benda yang dia nak terlibat. Bukan saja ajar semayan, bukan saja latih berpuasa, tetapi latih juga dalam sistem jual beli kalaulah dia nak terlibat. Latih apa dia? Latih berkaitan dengan nilai harta dia kena tahu. Kalaulah harga dia 50 sen, kalau kakak bagi RM1, baki berapa? Dia kata 5. Maknanya dia dah pandai. Okey, itu sah. Tapi kalaulah dia tak tahu beza di antara RM1 dengan RM2, tak tahu nilai, 5 dengan 1 tak tahu nilai, dia kata sama je, tak sah jual beli. Okey, satu. Okey, seterusnya dia ada 3. A, B, C. A akil, B balik, dan C-nya ialah cerdik. C-nya ialah cerdik. Jadi settle isu yang kita panggil jadi kemusykilan ramai, iaitu isu kanak-kanak terlibat dalam jual beli adakah sah. Jawab dia qaul mu'tamad tidak sah, tapi qaul dhaif boleh sah dengan dua syarat. Yang pertamanya mumayyiz, yang keduanya tahu nilai harta. Sebab itulah kita kena latih dan kena ajar. Kalau tak nak tunggulah, tidak kena tunggu ada kantin. Buat bekal. Pas bekal dia balik komplain, dia kata abah, orang lain semua beli, kenapa kakak tak boleh beli? Kenapa abang tak boleh beli? Tak apa, abang boleh beli, dengan syarat abang kena belajar. Saya dulu pengalaman, anak saya nombor 4, 1, 2, 3. Anak nombor 3 latih di rumah ni, latih dah cekak dah, tapi bawa bekal pergi, tunggu bekal. Dia kata bobo kena datang, tunggu orang makan, malu dia kata. Baru kali air pertama, seminggu menunggu. Bawa bekal menunggu. Lepas menunggu tu, barulah minggu kedua tu barulah ada semangat nak membeli sendiri. Tidak, tak nak membeli. Kenapa? Orang berebut. Budak-budak kan, dia tak apa kuat ni lagi kan, tak nak berebut. Kena menunggu juga kita pun. Dan baguslah perempuan bawa anak, ajar dia tengok kita jual beli. Saya macam tu. Tengok, letak tepi, ni. Abah beli dulu. Tengok macam mana. Dia tengoklah, perhati kan. Kita perhati harga ni RM1, bagi RM2. Baki berapa? RM1. Itulah latihan secara praktikal. Okey, settle. C cerdik. Di sini ada detail sikit. Cerdik. Rushdum dia panggil. Cerdik ni, cerdik di dalam istilah syarak. Cerdik di dalam istilah syarak ini, kita panggil apa dia? Iaitu rushdun. Rushdum ni di dalam kitab Matla'ul Badrain, dalam kitab I'anatul Talibin, hasyah bagi syarah bagi kitab Fathul Mu'in, dia kata apa? Muslihan lidinihi walimalihi. Itu makna cerdik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mu'tamad dia kena ada 2 ciri.
Dia nak dinamakan cerdik di sisi syariat, bukan cerdik pandangan kasar kita. Kalau pandangan kasar kita pandang pada IQ. Cerdik lah. Memory dia power, cerdas dia power, recall dia power, genius. Jadi itu pandangan zahir. Tetapi syarak ini dia meletakkan kecerdikan ini mesti ada dua ciri. Yang pertama ialah orang yang baik pengurusan harta. Dia panggil muslihan lidini dulu. Orang yang baik agama. Orang yang baik agamanya wal malih dan baik pengurusan harta. Orang yang pandai dalam pengurusan harta dan baik dan agama. Apa maksud baik dan agama? Baik dan agama ni orang yang melaksanakan seluruh hukum, kewajipan. Hukum wajib semua dia buat. Dia sembahyang, dia keluar zakat, dia dia berpuasa di bulan Ramadan, tutup aurah. Kalau tak solat, maka dinamakan orang bodoh di sisi syarak. Yang kedua, wali malih, dan orang yang baik dari sudut pengurusan harta. Orang yang baik dari sudut pengurusan harta. Apa maksud baik dari sudut pengurusan harta? Dia pandai mengurus harta sendiri menurut syarak. Maksud dia tidak mengeluarkan ataupun menggunakan harta dia kepada perkara yang diharamkan oleh syarak. Contoh, dia tidak menggunakan duit dia untuk membeli benda haram. Contoh, tak guna duit dia untuk beli arak, tak guna duit dia untuk berjudi. Kalaulah dia guna duit dia untuk berjudi, dinamakan orang itu tak pandai mengurus harta sendiri, dinamakan orang itu adalah orang yang mubazir. Jadi istilah dia, orang ini orang mubazir. Mubazir dalam istilah fiqh, bukan mubazir yang kita faham. Mubazir ni yang kita faham ni lebih daripada kadar keperluan. Lebih daripada kadar keperluan kita. Makan sepatut sepinggan, hantam 2 pinggan. Ataupun patut dah cukup dah, tak habis, itu dipanggil membazir. Itu kita. Membazir pada syarak ini, pada istilah muamalah, membazir dia iaitu menggunakan harta kepada perkara haram. Itu dipanggil membazir pada syarak. Orang yang membelanjakan hartanya kepada perkara haram dipanggil mubazir. Mana contoh? Pertamanya dia beli, walaupun dia beli ini nilai dia sedikit, tak kira. Walaupun dia beli arak ni RM1, walaupun dia berjudi, dia tikar nombor ekor RM1 saja, tetap dinamakan dia termasuk mubazir. Orang yang mubazir di dalam istilah muamalat, maka tidak dibenarkan untuk terlibat di dalam sektor jual beli ataupun tidak terlibat dalam sistem muamalat. Tidak dibenarkan oleh syarak. Kita akan susun sekejap lagi. Dia ada urutan dia, dan dia ada ada cegahan dari segi syarak yang auto, ada cegahan yang perlukan kerajaan yang cegah. Kita tengok. Okey, membazir. Contoh yang kedua, pertama mubazir. Contoh yang kedua termasuk juga orang yang bodoh, iaitu muflis. Ini pun orang yang tak pandai urus harta dia sendiri. Muflis. Muflis ni apa? Orang yang mempunyai hutang yang banyak sehingga hartanya tidak mampu melunaskan hutangnya. Ini juga orang tak pandai nak urus harta sendiri, sehingga berhutang lebih banyak daripada harta yang ada pada diri dia. Ada harta dia tak mampu untuk nak bayar hutang. Jual semua harta dia pun masih lagi hutang banyak daripada harta dia. Itu dipanggil muflis. Orang yang mempunyai hutang yang banyak sehingga hartanya tidak mampu melunaskan hutangnya. Itu dia panggil muflis. Okey. Jadi kita dah ada mubazir, kita dah ada muflis. Okey, settle. Itulah dia. Cerdik ini ada dua makna. Yang pertamanya orang baik dalam pengurusan agama dia, tak pernah meninggalkan kewajipan. Yang keduanya baik dalam pengurusan hartanya, jadi tidak terlibat di dalam pembaziran dan tidak muflis. Bukan orang mubazir dan bukan orang muflis. Okey. Itu.
Kita tengok pula susunan. Kalau tadi kita just umum A, B, C itu, A itu akil, tak termasuk orang gila. Orang gila tak termasuk rasyid, dia termasuk di dalam apa nama ni, orang yang bukan ahli tabarruk. Yang kedua pula, contoh yang kedua kita ada mubazir. Contoh yang ketiga muflis. Dan orang yang tidak melaksanakan hukum syarak. Baik, kita tengok susunan. Susunan ini, orang yang kita buat kesimpulan dan kita susun lengkap bagi mudah kita ingat, iaitu orang yang dinamakan bodoh. Orang yang bodoh. Dia ada dua di sini. Pertama, kita nak kena tahu orang yang bodoh. Sebab dia A, B, C. A, B, C ni, A ni orang akil, B ni orang balik, C ni orang bodoh. Orang bodoh ni, sebab dia kita dah tengok tadi, bodoh ni kena ada dua ciri. Maka dia lahirnya banyak title dia. Ada mubazir, ada muflis, ada orang yang meninggalkan hukum agama, orang tak solat, itu banyak. Baik, kita tengok dulu secara urutan orang bodoh ni. Sekejap lagi kita akan susun semua campur. Kita campur sekali dengan orang bodoh. Iaitu orang yang bukan ahli tabarruk. Kita susun orang yang bukan ahli tabarruk yang tak boleh terlibat dalam jual beli. Kita nak kenal sapih bodoh dulu. Baik, orang yang bodoh dari sudut syarak, yang pertamanya ialah, pertama ni sapih yang betul. Dia panggil bodoh yang betul. Mana IQ dia memang IQ yang tak matan. Orang panggil bodoh betul. Dia tak gila, dia bodoh. Orang panggil bodoh sungguh. Bodoh betul. Cuma nak nilai, kena tahu nilai. Macam mana bodoh betul yang tak boleh terlibat dalam jual beli? Bukan bodoh di kita. Kita mengaji payah kata bodoh. Kelas nombor kalau duduk dalam kelas tu nombor lah. Bodoh. Umur 30. Ni darjah 1 nombor berapa? 30. Pelajar dalam kelas berapa? 30. Saya paling banyak dia tahu. Darjah 2 saya 35. Pelajar 35. Saya nak hak banyak. Kita kata bodoh mu ni. Itu nisbah kita bodoh, IQ dia. Tapi dari secara dia menilai bodoh ini bukan IQ dari sudut memory, dari sudut daya cerdas, dari sudut recall saja, tidak. Dia nak kata bodoh dari sudut syarak yang tak boleh terlibat dalam jual beli ni, iaitu mudah je nak nilai dia. Nilai dari sudut harta. Dia tahu tak nilai harta? 5 dengan 10 dia tahu. Oh, cerdik pada hak nombor 1 tu. Dia mau belajar je tak reti. Kalau bab menyimpan duit, nombor 1 tak pandai menyimpan duit. Habis je duitnya. Dia pandai. Tengok tu nak beli, tengok ni beli. Hak nombor 30 ni dia tak pandai belanja. Orang bagi 50 simpan. Kenapa ni? Saya nak belanja. Tapi dia tahu tak nilai 50 dengan 10? Oh, tahu. Maknanya Ustaz, kalau lembab, kita kira lembab. Yes. Lembab tu pun dia ada tahap juga, beza-beza. Dalam kitab sebut apa tahu? Dalam kitab sebut tumpul akal lembab. Jadi tumpul akal lembab ini, adakah dia wajib sembahyang, adakah dia boleh terlibat dalam jual beli? Sembahyang cara nak nilai lain, jual beli lain. Okey, jual beli dulu. Cara nak nilai duit orang yang lembab. Lembab ini kita nak hukumkan yang tak boleh terlibat. Walaupun dia banyak ranking lembab ni. Jadi orang yang tak boleh terlibat dalam jual beli, lembab betul. Apa maksud lembab betul? Lembab yang tak boleh nilai, tak boleh beza nilai harta. Maksud nilai harta, antara RM5 dengan RM1 sama. Antara 10 dengan 5 sama. Dia tak tahu pun. Ni 10 ni. 10. Boleh bilang tak? Tak erti bilang. Lepas tu 5 dengan 10 tahu. Tahu 10 tu banyak. 5 tu sikit. Walaupun dia tak pandai bilang. Tapi dia tahu 10 lebih tinggi, 5 lebih kecil. Sah dia jual beli. Sebab orang tak boleh tipu dia. Dia akan tanya, ni RM5. RM5. Dia bagi 10. Dia tahu 5 kecil, 10 lebih besar. Dia akan tunggu sampai pagi. Walaupun lembab dia. Dia tak akan bergerak selagi tak bagi. Ni orang lembab betul. Ini orang lembab yang boleh pakai. Ada lembab betul, memang dia tak tahu. 10 dengan RM1 sama. Sama je, lempar je. Dia tak ada nilai bagi dia. Dia tak tahu nilai. Cuba bagi sedekah kat dia. Bagi hadiah kat dia. Adik, memang RM1. RM1. Lepas. Memang RM5, 50.
lepas juga 50 pun. Dia tak tahu nilai. Orang yang tak tahu nilai ni, dia tak pandailah menilai. Okey, settle. Itu dalam muamalah, kita menilai dia dengan tahap pengetahuan dia kepada harta. Tapi kalau dalam solat lain. Dalam solat nak tahu, ada orang tanya ustaz, dia kata anak saya ni lembab sikit, boleh wajib tak sembahyang? Ajar payahlah, kata payah nak ingat ajar ni. Wajib tak sembahyang? Dia sama dengan peranyayuk. Orang peranyayuk ni adakah wajib dia solat? Dia sama je. Jawab dia, kalau kita ajar dia, walaupun dia tak ingat Fatihah tak apa. Tu kena boleh tengok mushaf. Dia ingat tak bilangan rakaat. Itu penilaian dia. Dia penilaian pada memori. Kalau memori dia okey, dia ingat rakaat tu 3, dia boleh ingat 4, wajib dia solat. Soal dia tak erti baca, tak apa. Tak ajar sekadar dia mampu. Dia tak boleh baca nak macam mana? Dah ajar dah. Sekadar dia mampu saja. Fatihah boleh 4 ayat saja, baca 4 ayat wajib. 3 ayat lagi tu disenyap je lah. Habis. Itu cara nak nilai. Kalau orang tanya peranyayuk, ramai ya orang duk tanya, mak saya ni dah nyayuk ustaz. Nyayuk tak wajib sembahyang. Tak nyayuk tu. Tak nyayuk wajib sembahyang lah. Dah tak nyayuk. Tapi dia kata dia tak ingat rakaat. Tak ingat tu dia bukan tak nyayuk lah. Nyayuk lah tu tak ingat. Duk pening anak pun. Dia kata tak nyayuk ustaz. Tak nyayuk apa? Tak ingat. Dia kalau tak ingat dia terangkat. Dia panggil tak mukallaf lagi. Tak mukallaf. Cuma dia kan on off, nak boleh ke dia nyanyuk betul tu, dia on off dulu. Waktu on off tu, on tu solat. Off tu jangan suruh dia solat. Dia solat dia bedah sampai 5 rakaat. Mak berapa dah mak? 3. Mak dah solat 5. 3. Cakap 5 kali marah kita. Dia garan orang penyayuk ni. Dia garan. Mak solat dah? Tak solat lagi. Dah solat mak? Belum. Jangan lawan dia. Lawan dia kita tak betul. Terima. Dia cakap, mak betul mak. Mak dah solat? Aku dah solat dah. Berapa kali mak? 3 kali dah. Walah dia tak solat pun. Dia teringat zaman-zaman muda dia solat. Ada orang nyanyuk, kerja dia solat je. Tak apalah. Anak kadang-kadang anak ni rimah. Baik dia lah kerja solat tu. Baik dia nyanyuk solat tu. Solat je kerja dia. Daripada duduk merayau kata kita nak mencari. Kadang-kadang orang nak menguruh mak ibu yang nyanyuk ni pun kena ada kemahiran lah. Kemahiran dan sabar. Sebab Allah nak bagi pahala pada kita. Sebab tu ibu ni dia doa. Ya Allah, dia kata, janganlah beri kepada aku ni usia yang lanjut sehingga nyanyuk kerana membebankan orang. Tu ada doa tu. Ada doa ulama ajar. Doa banyak-banyak kita supaya kita ni tak menyusah dan membebankan anak-anak, membebankan orang lain. Tapi petua dia tuan-puan, tunggu saya, petua. Dia kata orang yang tak nak nyayuk ni ada 2 cara. Cara pertamanya exercise akal. Kena ada exercise. Waktu Mahathir buat exercise. Yang kedua, kena jaga pemakanan. Pemakanan ni dia kena seiring. Kalau jaga pemakanan, exercise tak buat, dia tak power. Dia kurang power. Tapi kalau kita jaga dua-dua, memang power. Macam tunggu saya ni, antara amalan dia sampai dia mati, luban. Bukan nak popular luban. L-U-B-A-N. Jangan L-U-B-A-N-G, itu lain. Tuan-tuan search. Luban, bahasa Arab. Lubanum. Nabi kata, yalhumla ta'arrafu auladakun bilubanin. L-U-B-A-N. Lam waw ba alif nun. Bukan laban. Susu. Ada ustaz, dia baca hadis ni, dia kata sunnah makan susu. Kenapa ada hadis? Dia bukan susu tu, bilubanin, bukan bilabanin. Luban ini kena ada ilmu perubatan baru boleh baca hadis ni. Kalau tidak dia tak faham. Yalhumla, wahai ibu yang mengandung. Hadis ni diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan hadis ni bukanlah sahih, dhaif. Walaupun dhaif tak apalah sebab untuk kebajikan, untuk kelebihan fadail. 2 benda ni buat insya-Allah power. Sampai mati cekap dia punya kekuatan ingatan dia. Tunggu saya sampai meninggal dunia cekap.
Bukan saja cekap ni, tapi dia punya kreatif dan cerdas tu sampai mati. Luban ni kita kena amal selalu. Kena amal beli yang mentah. Beli yang mentah tu pahit. Saya asal dulu beli mentah. Masa saya belajar saya beli. Dia sekilo ada 100 lebih. Yang green hojari sampai 200 lebih sekilo. Beli sikit je lah. Beli sikit 20. Search dalam internet, buat luban jadi akan keluar banyak. Kalau keluar tu ada orang jemaah dia kata saya search ni keluar gambar ustaz model kan. Dia tak tahu bahawa di Malaysia ni orang popularkan luban adalah syarikat saya lah yang mempopularkan luban. Dulu orang tak kenal apa luban. Lepas saya belajar kitab Luqtatul Awrah, tuan guru saya kata masa tu 3 tahun saya belajar tak apa faham sejarah macam mana Tok Guru saya perkenalkan luban tu. Dia kata hampa yang lambat faham ni, dia kata hang pergi beli inilah, pergi beli luban. Pergi minta pergi di Jitra. Dia tak ada satu kedai India, tanya dia, saya nak kemian serani. Dia tak panggil luban. Dia ada 5 nama dalam bahasa Melayu. Kemian serani, kemian Nasrani, kemian Yamani, kemian putih, kemian Arak. 5 nama. Hebatnya orang Melayu kita ni, rupanya sebelum penjajah datang, dia sangat-sangat hampir ataupun popular pemakanan Arab ni di Malaysia, tanah Melayu. Sebab apa? Dalam kitab Melayu banyak menulis tentang kelebihan luban. Mana lain? Mana lain? Mana ni dia sepokok, sama juga luban pun pokok, tetapi berbeza pokok dia. Hampir sama, pokok hampir sama tapi beza luban. Mana ini dia sama juga, dia keluar daripada pokok juga. Luban pun sama, dia keluar daripada pokok. Tapi luban ni dia spesies kemian. Bukan kemian yang hidup, yang tumbuh, yang pokok kemian di Nusantara. Nusantara pun ada kemian juga. Yang bakar mati tu kan. Tu kemian juga. Tu kemian untuk bakar, dia tak boleh makan. Dan luban ni pula kemian yang dimakan dan dibakar. Jin takut. Dia bakar rumah kita ni untuk aromakan rumah supaya rumah kita ini dia asap daripada luban itu, dia macam bukhar lah. Dia aroma dia okey, taklah wangi macam bukhar tu. Tapi aroma dia boleh menghalau binatang-binatang liar, binatang-binatang berbisa, macam ular, asap luban tak sukalah. Macam binatang berbisa lipan, binatang berbisa dia tak suka. Lalat pun tak suka luban. Dan dia antara asap dia tu jin tak suka. Biasa jin minat asap. Tak suka jin kalau luban. Asap okok tu asap okok okey. Luban. Banyak kat Shopee. Banyak kat Shopee tu pitar luban. Pitar luban tu produk yang saya asah dululah 15 tahun dulu. Waktu dulu ni kita nak cari info luban pun tak ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab aja. Jadi kita pun kumpul lah data-data daripada kitab-kitab untuk buat. Okey. Pertamanya makanan banyak, makanan ni. Makanan banyak. Jadi dua ni, pertama kita makan, jaga makanan, yang kedua exercise, akal. Okey, exercise ni saya nak cerita. Apa exercise yang boleh menguatkan ingatan? Exercise yang boleh menguat ingatan. Iaitu pertamanya ni, sebab tu perhati kenapa tok guru tua ni dia belajar juga. Ni kita duk belajar ni sebenarnya salah satu exercise. Belajar kitab. Sebab belajar kitab dia menggunakan daya akal untuk faham. Tak apa, tak perlu latih menafah tak apa. Tapi kalau kita rajin latih menafah lagi Macam orang latih sifir. Tapi dia latih sifir sampai ketua, pahala tak ada lah. Ni latih ni ingat ni ada pahala. Ada pahala ingat ni. Kalau lah tak boleh Quran, latih Quran pun ada pahala juga. Cuma nak kena jaga. Apabila kita niat menhafal, tak boleh hilang Quran. Tapi kalau kita hafal fiqh, hafal tauhid, kalau lupa pun tak haram. Tu beza. Tapi Quran, kalau niat tasmid tak apa. Tapi jangan niat nak menhafal dia. Kalau niat menhafal, ulama kata ada tanggungjawab untuk kekalkan dia dalam dada kita. Tak boleh lupa. Macam budak-budak tahfiz. Sebab tu dia kena tasmid. Kerana dia tanggungjawab dia, kena jaga, jangan lupa daripada ingatan kita. Dosa. Tengah ulama kata dosa bukan dosa kecil. Dosa besar. Tu kita takut tu. Tapi kita hafal fiqh, hafal tauhid, lupa pun tak apa. Macam anak-anak kita dah hafal surah, fa'ala. Lupa pun tak haram.
Pecah kepala. Anak-anak kita duduk apa? Pa'ala, pa'lu. Lah tak tahu. Pa'ala, pa'lu. Budak pondok kata pa'ala, pa'lu. Pergi pala bulu, balik pala. Pergi pondok, rambut elok. Lah balik kena cukur. Pondok macam-macam. Baik habis. Dua makanan banyak. Makanan Quranik banyak. Antaranya luban, selain daripada madu, kismis, semua tu adalah makanan untuk ingatan. Satu lagi minyak zaitun, salmon omega. Sebab otak kita dia perlukan makronutrients. Salah satu makronutrien yang diperlukan oleh otak ialah lemak baik. Lemak baik yang paling bagus selain daripada minyak zaitun ialah salmon omega. Bukan nak jual salmon dah. Tapi ini fakta. Fakta. Salmon, minyak ikan tu bagus. Yes. Dekat ngeko. Sangat bagus. Bakar. Ustaz tahu cara pemakanan sihat. Grill. Keluar dia punya minyak. Makan. Stok laban. Stok luban. Stok luban saya tak banyak sebab yang mengurus tu semua saya punya staff di kilang, di Kedah. Adalah sikit-sikit tu. Cuma saya tak simpan stok yang ketul tu saya tak simpan. Sebab ketul tu saya letak di sana di Kedah. Sebab dia yang ambil dengan saya tu tak banyak yang pakai ketul. Ketul tu biasanya ketul tu kena cari di kedai. Kedai Arab jual ketul-ketul tu kan, dia jual dalam RM20, dalam RM30 yang paket-paket siap macam tu. Tengok aja luban, kedai Arab banyak. Nak try ketul tu dulu, balik makan saja, pahit ataupun masukkan dalam air. Dia pahit. Pahit tu perlu. Otak kita perlu juga jenis pahit. Dan saraf kita cantik. Sebab pahit ni saraf kita perlu untuk saraf, untuk cantik. Tuan Guru Jici ni, kelebihan dia di antara orang yang kemahiran dia ataupun kepakaran dia dalam bidang pemakanan. Sebab tu dia menghasilkan satu kitab perubatan dan kitab amalan. Amalan selawat dan amalan zikir-zikir depan. Belakang tu perubatan. Tu kata ulama dulu tu hebat. Dia gabungkan pemakanan, dia jaga. Sebab tu sihat dia. Tu 107 tahun. Tak ada sebarang penyakit. Kecil manis, darah tinggi, semua tak ada. Mati sihat. Duduk tengah mengajar. Petang tu jatuh. Nak mati dah. Tak ada sakit apa. Rebah dalam tandas. Esok, saya lupa dah. Esok ke lusa tu meninggal. Okey, kita terus. Jangan iklan lebih sangat. Iklan lebih jadi kuliah lubang pula. Cuma itulah. Kalau buat dua tu insya-Allah. Orang yang belajar ni sampai ke tua, dia tak akan nyayuk. Dan baca Quran. Dua tu. Quran baca, jangan tinggal. Lepas tu exercise minda, baca kitab ulama dan juga exercise makan. Kena jaga makan. Ulama kita dulu sangat jaga pemakanan. Sebab tu ada ayat lebih hampir 200 ayat dalam Quran ulama kumpul berkaitan dengan makan. Kita hari ni habis dah. Hilang dah ilmu pemakanan. Pemakanan sehat dan seimbang dah hilang. Dah bahkan kalau kita baca pemakanan sehat dan seimbang, dia kata itu bukan Islam, itu medik punya. Sebenarnya Islam lah. Waktu Nabi kata kulu mimma razaqna, kulu apa ayat tu, ayat Baqarah, surah Baqarah. Makanlah oleh kamu mimma, daripada barang yang ada di atas muka bumi ni. Kulu mimma razaqna. Ayat belakang last sekali tu halalan tayyiban. Tak ingat dah sambungan dia. Ni indikator ni yang penting yang ulama jelaskan. Halal dan tayyib. Tayyib itu kena tahu. Ibn Katsir mentafsirkan tayyib itu iaitu tidak mencampur dalam makanan itu unsur yang membahayakan kepada minda dan juga sistem badan. Dia ambil berat minda dan sistem badan. Kalaulah makan ada unsur campuran sintetik yang ada kesan jangka panjang untuk buah pinggan kita, untuk liver kita, untuk sistem saraf kita, tak tayyib. Halal boleh makan tapi tak tayyib. Itulah makanan ada di pasaran kita. Mana ada tayyib? Campur sintetik, pengawet tiruan, pemanis tiruan, pewarna tiruan. Tu yang mengiurkan. Anak kita tengok, wow, dia kata,
Dek tengah puasa kan, tengok air, ui sedapnya. Walaupun warna tiruan. Nampak tak? Tak tayyib. Halal tapi tak tayyib. Settle. Okey, kita susun yang pertama, iaitu orang yang bodoh, orang yang sapih. Yang pertama ialah bodoh betul. Okey, bodoh, orang yang bodoh. Okey, yang kedua ialah mubazir. Termasuk orang bodoh juga. Yang ketiganya ialah orang muflis. Yang keempat adalah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Ada 4. Jadi 4 orang yang sapih, 4 orang yang bodoh. Pertama bodoh betul, yang keduanya orang mubazir, dah masuk bodoh juga. Yang ketiganya orang muflis, yang keempatnya orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, orang yang tidak solat, tak tutup aurat, tak zakat, tak puasa. Tak boleh berjual beli. Cuma ingat, dia ada pendetilan. 3 yang terakhir, mubazir, muflis, dan orang yang meninggalkan perintah Allah. 3 ni, dia berhajat kepada kerajaan membekukan harta dia. Barulah kita tak boleh berjual beli. Dia ada syarat. Dia panggil apa? Dia panggil syarat memberi autoriti kepada pihak kerajaan untuk menyekat ataupun membekukan aset dia. Selagi kerajaan tak istihar, orang ni muflis, kerajaan tak istihar, orang ni mubazir, kerajaan tak istihar, orang ni termasuk bodoh kerana dia tak solat, maka kita boleh berjual beli dengan dia. Tetapi yang pertama tadi, safih auto. Tak perlu kerajaan istihar. Kerana dia dipanggil safih ini, dihajar, dibekukan oleh syarat secara auto. Kalau tak dihajar, berhajat kepada kerajaan menhajar. Menhajar ni mana? Membekukan. Jadi istilah dalam kitab muamalah, nama dia ialah harta yang dihajarkan oleh kerajaan, ataupun harta yang dihajar, sama ada dihajar oleh syarat secara auto, dihajarkan oleh kerajaan. Bahasa ringkas dia panggil apa? Orang yang mahjurun alaih, orang yang dibekukan asetnya oleh syarat dan juga oleh kerajaan. Okey, orang yang dibekukan aset ni ada berapa? Ada 5. Yang tadi ada 4. Yang sapih ada 4. Orang yang dibekukan aset dia, tak boleh jual beli dengan dia, tak boleh pinjam, tak boleh bagi pinjam, tak boleh bagi dia hutang. Ada 5 jenis orang. Pertamanya ialah kanak-kanak. Kita susun balik. Sapih kita dah tahu dah 4 tu. Ni kita susun daripada awal. Pertama kanak-kanak dimahjur, dibekukan aset dia. Dia tak boleh terlibat dalam jual beli. Aset dia siapa urus? Bukan kerajaan. Aset dia diurus oleh wali. Sebab tu wali kena ada ilmu muamalah untuk mengurus harta anak belum balik. Itu satu bab yang lain kita akan bicarakan datang. Kalaulah wali tak tahu bidan kuasa ataupun bidan tugas pengurusan harta anak belum balik, berlaku pelanggaran, resiko berlakunya pelanggaran secara terbuka. Sebab dia tak tahu harta anak ni boleh tak dia guna untuk lain, boleh tak baju anak ni bagi sedekah pada orang lain. Tak boleh, kerana ini baju anak, bukan baju dia. Tapi kalau dia yang beli dengan duit dia dan dia bagi pinjam pada anak dia, tak apa. Tapi kalau kita beli duit kita dan kita dah bagi hebah pada anak kita, dah jadi milik anak kita. Apabila jadi milik anak kita, harta boleh jadi milik anak kita, cuma dia tak boleh memiliki, tak boleh nak urus. Urus itu berpindah kuasa kepada kita, bapa yang mengurus. Maka bapa mengurus harta anak belum balik mengikut apa? Mengikut peraturan syarak. Tak boleh bagi pinjam kepada orang lain, tak boleh nak bagi pindah bagi sedekah pada orang lain, tak boleh. Tu akan datang kita akan sebut. Okey, saya yang pertama, anak-anak. Kanak-kanak. Orang yang dibekukan harta. Yang kedua, orang gila. Orang gila dibekukan harta dia, tak boleh terlibat dalam sistem jual beli, tak boleh terlibat dalam sistem muamalah. Siapa yang menguruskan harta dia? Juga wali. Bapa dia yang mengurus. Kalau tak ada bapa, datuk dia. Kalau tak ada datuk, dia akan turun kepada wasi. Tak ada wasi, qadi ni akan datang, kita akan sebut wali yang menguruskan harta. Wali nikah ada 55 dalam mazhab Syafi'i, waliul mal ada 3 sahaja dalam mazhab Syafi'i. Mudah. Yang ketiga sapih. Sapih ni ada 4, tapi nombor 3. Yang ketiga sapih, yang keempat murtad, dan yang kelima hamba. Okey, 5. Pertama kanak-kanak, yang kedua orang gila, yang ketiga sapih. Apabila sebut sapih, terbayar dah 4 golongan. Sapih betul, mubazir, muflis, dan orang tak melaksanakan hukum agama. Okey. Yang ketiga, yang keempat murtad. Murtad juga dibekukan aset dia oleh kerajaan. Dan yang kelima hamba. Hamba walaupun dia ada harta, hamba ni tak boleh milik harta. Hamba tidak ada harta.
Hamba tidak boleh berjual beli. Dia tuan dia, semua tuan dia. Dia tak boleh. Hamba macam kanak-kanak, tak boleh jual beli. Tak boleh bagi pinjam kerana dia tidak ada harta. Melainkan ada satu je hamba yang boleh pilih milik harta, nama dia lah hamba mukatabun. Hamba mukatab. Hamba muba'at, tak boleh milik harta. Semua hamba lain tak boleh milik harta, melainkan satu je jenis hamba yang boleh milik harta, nama dia lah hamba mukatab. Apa dia hamba mukatab ini? Hamba mukatab inilah hamba yang diakap oleh tuannya untuk membebaskan diri dia dengan bayaran. Jadi mukatab itu makna apa? Kitabah, bayaran. Hamba yang diakap oleh tuan dia dengan bayaran. Sekurang-kurang nak bebaskan, dia kata syarat dia mesti tuan dia meletakkan bayaran ini dengan 2 kali bayar. Kalau sekali tak boleh. Dia panggil 2 nujum, 2 tempoh. Contoh dia kata, aku beli dulu kamu ni 5,000. Aku nak bebaskan kamu dengan 10K. Kamu bayar kepada aku 10K dalam tempoh 1 tahun. 6 bulan pertama bayar 5,000, 6 bulan kedua bayar 5,000. Maka status dia bertukar daripada hamba biasa, nama dia bertukar menjadi hamba mukatab. Apabila hamba mukatab, dia boleh milik duit. Kenapa? Kerana dia kumpul duit nak bayar kepada tuan dia. Ini cara nak bebas hamba. Ada bebas tanpa bayaran, aku bebas, aku merdeka kamu. Tu dia naik title merdeka. Macam kita hari ni dah dapat nikmat merdeka. Tak lagi hamba. Kalau orang dulu, ada hamba, ada merdeka. Hur dia panggil. Status manusia atas dunia ni ada 2. Pertamanya, hamba, iaitu berada di bawah kekuasaan tuan. Yang keduanya, merdeka. Merdeka selagi tak merdeka tu, taklah bebas lah. Jadi, zakat boleh terima. Ada pun hamba lain tak boleh terima zakat, tak sah. Macam kanak-kanak tak sah terima zakat. Maka hamba mukatab ini boleh terima zakat. Kenapa? Dalam proses untuk mengumpul harta. Nak bayar kepada tuan dia. Kalau dia tak berjaya kumpul duit dalam tempoh yang ditetapkan, maka duit itu jadi duit tuan. Itulah. Waktu dia berusaha tu, nak bayar tu. Nak bebas. Dia konsep hamba dengan konsep isteri sama. Isteri ni, ada juga suami dia tak nak tolak percuma. Dia nak tolak dengan bayar. Dia kata kamu nak tolak juga boleh. Nak cerai juga boleh. Bayar pada aku 10K. Jatuh tolak. Tu dia panggil tolak secara khuluk, yang secara bayaran. Cara bayaran. Begitu juga bebaskan hamba. Dia konsep hamba dengan konsep isteri sama. Isteri bawah milik suami dia. Hamba bawah milik tuan dia. Cuma dia beza, isteri merdeka, sebab tu isteri boleh pegang duit. Isteri apabila suami bagi sedekah pada dia, milik dia dah, tak bolehlah suami minta balik. Suami hadiah kereta sebiji, tu kereta saya tu, bukan hadiah kat saya. Tak, ialah saya yang hadiah. Memanglah tak boleh sebut dah, itu dah milik isteri dah, walaupun dia yang hadiah. Tapi laki ni dia atas kereta saya tu, cuma saya hadiah kat isteri. Ada lagi cuma. Tak jadi dia hak suami, dah hadiah ke isteri, bertukar milik lah. Dia kata asal kereta, betul lah ayat asal kereta saya, tapi saya hadiah ke isteri. Tu lain lah. Baru ayat betul. Ini kereta saya tu, cuma hadiah ke isteri. Tu tak betul. Ayat cuma tu. Baik habis. Itulah dia kesimpulan orang sapih dan orang yang mahjur alaih. Baik, kita habiskan tu sebelum kita break. Tetapi, tengok atas sekali. Dari itu, kita dah buat kesimpulan, jadi kita baca express, kita dah faham dah. Dari itu, oleh kerana itu, tidak sah jual beli kanak-kanak. Dia sebut. Orang gila, kita dah susun tadi. Kenapa ni? Kanak-kanak orang gila ni, kerana dia orang yang mahjur alaih, orang yang dibekukan aset, orang yang bukan ahli tabarruk, orang yang bukan mutlaqut tasarruf. Tu nama-nama dia. Dan orang yang ditegah berkuasa pada hartanya dengan sebab dengung. Nak bodoh, sapih. Dan bodoh. Ni sama. Dengung ni maknanya lembab lah. Dan bodoh. Bodoh betul. Tetapi, ada tetapi. Hamba sahaya sah membeli dirinya daripada penghulunya, padahal hamba sahaya itu termasuk ke dalam golongan orang yang tiada kelayakan berjual beli. Hamba ni termasuk orang yang tidak ada kelayakan berjual beli, termasuk orang yang bukan ahli tabarruk, termasuk orang yang bukan mutlaqut tasarruf, termasuk orang mahjur alaih. Tapi pengecualian, hamba mana yang sah? Iaitu mukatab. Ni.
Kerana apa? Dia tak sebut di sini mukatab. Kerana membeli dirinya itu maksudnya memerdekakan dirinya. Misalannya penghulu berkata, aku jualkan diri engkau dengan harga bagian. Cakap itu sama macam cakap, aku memerdekakan diri engkau dengan bayaran. Tu. Jadi dia nak merdeka dengan bayaran. Samalah dia cakap, aku jual kamu ini dengan harga. Sama. Tu dia panggil hamba mukatab. Tuam tu penghulu tu maksud tuam lah. Penghulu tu dia terjemah daripada sayyid. Sayyid ni maknanya tuan. Ba ataupun yang kedua insya-Allah kita akan sambung bulan depan, iaitu syarat orang yang berjual beli, syarat pembeli dan penjual ada 5. Yang pertamanya hari ini kita dah bereskan, iaitu mesti orang yang ahli tabarruk ataupun mutlaqut tasarruf ataupun orang yang diberi kelayakan untuk mengurus harta sendiri, iaitu siapa? 3 golongan. Kanak-kanak, orang yang dah balik, orang yang dah akil, orang yang dah balik dan cerdik, dia boleh berjual beli sendiri. InsyaAllah yang kedua, ketiga, keempat dan kelima dia mudah saja kita akan habiskan bulan depan. Kita habiskan bulan depan. Dia kita kuliah kita ni cepatlah kita khatam sebab banyak jam kan. Cepat. Kalau ke tempat lain saya ajar dah bertahun-tahun dah. Dah bertahun-tahun dah, paling banyak pun kat mana? Syifa paling banyak. Lepas riba kan. Dan Batu 10, Masjid Batu 10 baca kitab yang sama, baru masuk khiyar. Dah hampir 2 tahun dah. Sebab kita baca sekejap saja 40 minit kan. 40 minit ABC tak tempat habis. Hurai baik ABC tadi akhir balik kan. Akhir balik cerdik. Jadi kita untunglah banyak. Cuma tak kena sabar menunggu je lah. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak tuan-tuan. Selamat berbuka semua. Buka di rumah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.